Kapal perang atau warship merupakan kapal yang dibina bagi tujuan peperangan. Lazimnya ia dibina mengikut garis panduan yang berbeza dari kapal-kapal awam. Selain dilengkapi senjata pemusnah, kapal perang juga berupaya menangkis serangan kapal lawan atau setidaknya menyerap sedikit kerosakan akibat serangan. Ia juga lazimnya lebih maju dan lincah dari kapal dagang atau kapal awam yang lain. Kapal-kapal perang selalunya dioperasikan oleh pihak tentera laut. Bagaimanapun, kadang-kala terdapat pihak lain seperti syarikat atau individu yang memiliki dan mengoperasikannya. Kapal perang mempunyai sejarah yang panjang. Bermula apabila manusia mampu menerokai lautan untuk tujuan kegiatan perikanan, diikuti dengan aktiviti perdagangan dan akhirnya membawa kepada perluasan kuasa di seberang laut. Ia memerlukan penubuhan angkatan laut dan kapal-kapal perang. Ia semua bagi melindungi rakyat dan ekonomi negara tersebut. Ketika zaman ketamadunan Yunani, Empayar Parsi dan Empayar Rom, jenis kapal perang yang wujud ialah gali. Ia berbentuk tirus dan digerakkan menggunakan dayung. Terdapat 3 jenis gali yang digunakan di era Yunani dan Rom. Gali-gali jenis ini biasanya hanya mempunyai satu tiang layar 4 segi untuk pelayaran menggunakan kuasa angin. Di kala pertempuran, tiang layar boleh ditanggalkan dan disimpan. Taktik yang biasa digunakan ialah merempuh kapal-kapal lawan untuk menenggelamkannya. Laskar-laskar yang berada di atas kapal juga boleh menyerbu kapal musuh yang dirapati. Taktik ini digunakan sehinggalah perkembangan penciptaan manjanik pada kurun keempat sebelum Masihi, membolehkan pertempuran dilakukan dari jarak jauh. Sekitar 900 Masihi, Empayar Rom Timur dan Byzantine telah menggunakan sejenis gali yang dikenali sebagai dromon. Dromon masih bergantung pada kuasa pendayung, tetapi juga dilengkapi 3 layar 3 segi. Ia juga dilengkapi Greek fire atau api Yunani, senjata pelontar api yang menggerunkan. Gali masih digunakan sehingga zaman pertengahan, dan nama gali digunakan untuk kapal-kapal yang masih menggunakan kuasa dayung. Ketika era ini, manjanik telah diganti dengan berbagai jenis meriam dan mortar. Pada kurun ke-14, senjata kapal perang mula mengalami peningkatan dengan penciptaan meriam. Disebabkan keperluan memuatkan meriam di sisi kapal dan saiz kapal yang semakin besar, beransur-ansur tenaga pendayung tidak digunakan dengan berkesan lagi. Kapal-kapal pada zaman ini bergantung kepada kuasa angin dari layar untuk menggerakkannya. Bermula dengan geliung pada kurun ke-16 dan berubah ke rekaan ship of the line yang lebih stabil untuk penjelajahan lautan dan aturan meriam. Nama kapal perang layar, Ship of the Line ataupun lengkapnya Ship of the Line of Battle, diguna kerana zaman ini menyaksikan kapal-kapal bertempur dalam taktik barisan panjang dari haluan ke buritan yang dipanggil baris tempur, supaya sebanyak mungkin meriam diisi dapat digunakan. Nama ini akhirnya diringkaskan menjadi battleship, iaitu yang kita kenali sebagai kapal tempur kini. Taktik merapati dan menyerbu kapal musuh juga banyak digunakan, terutamanya setelah kapal musuh hampir lumpuh. Era ini juga berlaku pertempuran-pertempuran yang masyhur seperti pertempuran Sungai Nil dan pertempuran Trafalgar. Tentera laut Diraja British telah menciptakan pengkelasan kapal-kapal perang pada pertengahan abad ke-17 dan membahagikan kepada 7 kategori mengikut bilangan meriam yang dibawa. Kurun ke-19 menyaksikan terciptanya enjin kuasa wap dan propulsi atau pendorongan kapal mengalami revolusi sekali lagi. Penciptaan besi keluli juga memungkinkan kapal-kapal perang dilengkapi perisai tebal. Keperluan ini timbul akibat kapal era ini memuatkan meriam yang lebih moden dan berkuasa yang menembak peluru letupan tinggi. Secara beransur-ansur, Ship of the Line dan frigate diganti dengan kapal tempur dan penjajah berkuasa wap, dan buat pertama kali dimuatkan dalam turret atau perumah yang boleh berputar. Berlaku pula pertempuran di Hampton Roads di antara tentera laut Union dan Confederate pada 1862, melibatkan kapal berperisai kedua belah pihak.
Dengan penciptaan torpedo pada akhir kurun tersebut membolehkan bot-bot torpedo dihasilkan. Satu konsep baru ketika itu, bot torpedo bukan sahaja laju malahan juga murah dan menawarkan alternatif kepada pembinaan kapal tempur yang mahal. Era ini bukan hanya kesinambungan dari era sebelumnya, tetapi mempunyai cerita tersendiri. Boleh dikatakan era ini kemuncak bagi kapal tempur sebagai kapal utama tentera-tentera laut sebelum diambil alih oleh kapal pengangkut pesawat. Ketika ini juga berlangsungnya Perang Dunia Pertama yang mengandungi pertempuran Jutland. Bermulanya abad ke-20, Britain sebagai kuasa laut yang unggul melancarkan kapal tempur HMS Dreadnought pada tahun 1906. Kapal ini mempunyai propulsi turbin wap membolehkannya mengatasi kelajuan kapal-kapal lain dan dilengkapi meriam dan perisai yang lebih maju. Sekaligus pelancaran menjadikan kapal-kapal perang lain ketinggalan zaman. Lantas mencetuskan perlumbaan senjata di antara kuasa-kuasa besar ketika itu. Ini kerana di zaman itu kekuatan sesebuah negara dan kebolehannya meluaskan pengaruh diukur dari bilangan kapal tempur yang dimiliki. Generasi awal Dreadnought dilengkapi sekitar meriam 12 inci, perisai sekitar 12 inci tebal yang mampu menyerap hentaman dari kapal tempur lain pada jarak 10,000 ela. Kemuncak program Dreadnought ialah dengan terhasilnya krus tempur HMS Hood pada tahun 1918. Ketika ini dilengkapi 8 meriam 15 inci dan perisai sehingga 12 inci. Serentak dengan pembangunan Dreadnought, kombinasi bot torpedo dibina untuk melindungi kapal-kapal utama dari ancaman bot-bot torpedo. Perang Dunia Kedua menyaksikan beberapa perkembangan penting, iaitu keutamaan kuasa udara yang menyebabkan pembinaan kapal pengangkut pesawat dan penggunaan kapal selam secara meluas. Pertempuran laut ketika ini berlaku di setiap penjuru lautan dengan berbagai strategi dan taktik yang diperkenalkan. Kapal selam mula dibangunkan sebelum Perang Dunia Kedua lagi. Bagaimanapun, penggunaan yang paling berkesan disaksikan ketika itu hampir melumpuhkan ekonomi Britain dan mengakibatkan kehilangan yang teruk kepada pihak bersekutu. Kapal selam dicipta lewat kurun ke-19, tetapi hanya menimbulkan kesan setelah digabungkan dengan senjata torpedo. Tugas kapal selam pada awalnya terhad kepada anti kapal berkembang dengan pembangunan periuk api laut, sistem sonar dan torpedo pencari. Kegerunan terhadap armada U-boat memaksa pula kapal pengiring direka. Antaranya pembinasa pengiring, destroyer escort, frigate dan corvette. Nama-nama frigate dan corvette ini kekal digunakan sehingga hari ini. Bermula dengan melancarkan kapal terbang amfibia, kapal pengangkut pesawat mencapai kematangan ketika Perang Dunia Kedua dengan keupayaan melancarkan dan mendaratkan kapal terbang konvensional menggunakan landasan. Setelah terbuktinya keupayaan ofensif kapal pengangkut pesawat dalam serangan Toronto dan pelabuhan Pearl, ia terus menjadi kapal utama dalam armada angkatan laut. Kebolehannya melancarkan serangan pada jarak jauh di luar jangkauan penglihatan menyebabkan kapal ini mengambil peranan utama, lantas menurunkan kapal tempur kepada peranan sekunder. Selain dari pembangunan dua jenis kapal tersebut, ketika era ini juga definisi jenis-jenis kapal perang tampak kejelasan dan mudah dikenal pasti. Jenis-jenis kapal era ini mengikut susunan menurun ialah kapal utama capital ship, kapal pengangkut pesawat, kapal tempur, kapal pengiring, pembinasa, frigate, corvette dan banyak lagi. Kapal perang moden boleh dikategorikan kepada 7 kumpulan utama, iaitu pengangkut pesawat, krus, pembinasa, frigate, corvette, kapal selam dan kapal serangan amfibia. Kapal tempur pula dianggap kategori ke-8, tetapi ia tidak terdapat di dalam mana perkhidmatan aktif mana-mana tentera laut di dunia ketika ini, dan hanya Amerika Syarikat yang mengekalkan dalam simpanan. Dalam era moden, definisi kapal perang utama capital ship telah mengalami perubahan. Kini kapal pembinasa dan ke atas dianggap kapal utama mana-mana armada dan hanya dimiliki negara-negara yang mampu dan mempunyai komitmen tinggi terhadap angkatan laut dan negara-negara yang berhasrat meluaskan pengaruh dan mengunjurkan kuasa.
Kapal-kapal perang moden bergantung kepada teknologi peluru berpandu dan radar pengesan. Pertempuran berlaku dalam jarak yang menjangkau beratus-ratus batu nautika tanpa menyaksikan armada lawan. Penggunaan peluru berpandu juga mencepatkan tempo peperangan, memaksa reaksi yang cepat dari kedua-dua pihak yang berlawan. Di era moden ini juga penggunaan perisai tidak lagi praktikal untuk menahan serangan peluru berpandu, menyebabkan kapal-kapal moden menggunakan pengumpan. Kapal tempur atau battleship merupakan sebuah jenis kapal yang aktif pada era Perang Dunia Kedua. Kini tidak lagi dioperasikan atas sebab-sebab tertentu. Kapal perang induk yang besar dan digunakan untuk mencari memusnahkan kapal perang lain dalam armada musuh. Kapal pembinasa ialah sebuah kapal perang yang lebih kecil saiznya berbanding sebuah krus namun lebih besar berbanding sebuah frigate. Mampu menguruskan situasi ancaman taraf rendah dan sederhana dan masih merupakan satu platform yang mahal. Kapal yang lebih kecil berbanding frigate selalunya digunakan dalam keadaan situasi ancaman tahap rendah dan sering digunakan sebagai kapal peronda. Pemburu atau dalam terma Tentera Laut Amerika Syarikat, Hunter Killer merupakan sebuah platform yang dibina khusus untuk mencari dan memusnahkan kapal selam lain. Kapal selam yang khusus dibina untuk membawa peluru berpandu yang mampu menyerang dan membinasakan sasaran dari jauh, bagi membolehkan armada sesebuah tentera laut beroperasi dengan lebih efisien dan mantap. Kebanyakannya tentera laut serata dunia mempunyai pelbagai kapal sokongan dalam armadanya. Secara amnya terdapat beberapa jenis kapal sokongan: kapal hidrografik, kapal hospital, kapal amfibi pendarat kereta kebal, kapal platform pendarat helikopter, dan kapal platform pendarat anggota. Tuliskan komen anda di ruangan komen di bawah atau cadangan anda untuk video yang akan datang. Dan semoga video kali ini dapat memberi manfaat kepada anda.